Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all my Form 1 students. So for today's video, we are going to learn a new chapter, chapter 11, Introduction of Set. Okay, so we're going to focus 11.1, what is actually a set and also what are the characteristics under the set. Okay, so before that kita akan tengok dulu what is the meaning of set. Okay, if you can see here, we have certain objects here. We have books, and then kita ada plastic, and then we have Tupperware, we have box, rubber, ada bola, ada tin, dan also ada glove. Okay, so kalau kita boleh divide some of the object above ni into a common characteristics. So benda itu kita panggil dia sebagai set. Okay, so karakteristik tu tak kisahlah apa-apa pun. Sebagai contoh, kalau kita tengok dekat sini kan, kita boleh bahagikan ikut kepada dia punya origin ataupun dia diperbuat daripada apa. Okay, contoh kita boleh buat kat sini. Contoh kalau getah. Getah dekat sini. And then kalau kita ada apa lagi daripada kayu dan sebagainya. So kalau untuk getah ni kita letaklah apa yang dekat bawah tu. Apa barang ataupun apa objek yang diperbuat daripada getah, kita boleh buat kat sini pemadam. Dan kita ada bola kan. Okay. So the object which have common characteristics will be classified into the same group, dan each of this group kita panggil dia sebagai set. So itulah yang kita akan belajar dalam chapter 11. Okay. So kalau kita suruh classify the objects in the list below as land, water and air transport. So kalau kita buat macam ni lah, kita bahagikan. Ini untuk yang darat, ini untuk jalan yang air, dan ini untuk jalan udara. So kita masukkan je lah apa-apa saja dekat bawah ni. So di sini kita ada car, kita ada lori, okay, kita ada van, kita ada bus dan sebagainya. And then untuk yang air ni kita ada ship. Then we have ferry, okay, boat, sampan dan sebagainya. Kemudian untuk yang air, ini air bukan air ya, air adalah udara. So pengangkutan udara sebagai contoh kita ada helikopter. Kemudian kita ada apa lagi tu? Kita ada roket dan sebagainya. Okay. So bila kita boleh bahagikan kepada beberapa kategori atau beberapa ciri-ciri, so setiap daripada ciri-ciri ataupun karakteristik ni kita panggil dia sebagai set. So kalau kita nak namakan dia, ini set C, ini set B dan ini set A. Itu maksud dia. Okay. Macam mana kita nak describe set? Okay, sekarang ni kita nak kecilkan kita punya scope kepada matematik lah. Kalau macam tadi tu, dia terlalu general kan. Kita dah bagi satu data dan kita bahagikan ikut set. Sekarang ni macam mana kita nak tulis ataupun kita nak describe set kalau dalam konteks matematik. Ada beberapa cara kita nak tulis ataupun kita nak describe set. Yang pertama adalah kita gunakan description. Okay. Yang kedua listing. Dan yang ketiga adalah set builder notation. Okay, now kita contohlah kita ada bendera Malaysia dekat sini. So let's say kita nak jadikan set A ni adalah warna-warna di dalam bendera Malaysia. So kalau untuk description, dia lebih kepada wording ataupun perkataan macam mana kita nak describe dia. So apakah set A? Set A adalah set of colours of jalur gemilang. Dalam bentuk ayat macam ni. Set of colours of jalur gemilang. Okay, itu cara pertama. Cara yang kedua adalah listing. Kita senaraikan apakah warna-warna di dalam bendera Malaysia. So bila kita nak senaraikan pun kena ada format dia. Apakah format dia? Kita kena gunakan, ini kita panggil dia sebagai curly bracket. Okay. Dalam bracket kita ada macam-macam. Kita ada square bracket, kita ada round bracket. Dan untuk specifically untuk set, kita kena gunakan curly bracket. Yang mana cara tulis, cara buat dia macam ni lah. Ada bengkak-bengkok sikit tu. Okay. So kalau untuk cara yang kedua ni adalah kita listing.
Mari kita senaraikan apakah elemen-elemen ataupun benda-benda yang terdapat di dalam set tersebut. So, kalau macam contoh ini, A adalah set of colours. So, kita senaraikan apakah warna yang terdapat di dalam bendera Malaysia. So, kita ada warna merah. So, kita tulislah merah. And then kita ada white. We have blue. And also yellow. Macam tu sahaja. Dan setiap objek ni kita panggil dia sebagai elemen. So, setiap objek ataupun setiap benda tu kita panggil dia sebagai elements lah. Okay, cara ketiga adalah set builder notation. Set builder notation ni adalah lebih kurang juga macam description. Cuma yang ini dia lebih matematik. Dia mengurangkan perkataan dan dia tukarkan daripada perkataan tu kepada mathematical symbol. Okay, kalau macam ni kan dia kata A adalah set of colours of jalur gemilang. So, kita letkan colour itu sebagai satu variable. Sebagai contoh, kita let dia sebagai X. Okay, so maknanya kita tulis kat situ, set A ni adalah X. Lepas tu ditulis 2 titik bertindih. 2 titik bertindih tu, dia kalau dalam perkataan bermaksud such that. Macam lebih kurang equal lah. Okay. Such that, ni kamu tulis kat sini. X is a colour of jalur gemilang. And then kamu tutup dia punya bracket. Okay. So ada 3 cara. Yang pertama kamu description ataupun describe. Maknanya kamu tulis dalam bentuk perkataan yang penuh. Cara yang kedua adalah listing. List maknanya kamu senaraikan apa-apa jenis elemen yang terdapat dalam set tersebut. Dan yang ketiga, kamu tulis dalam bentuk set builder notation. Okay. Boleh ada 3 cara. Okay, tengok contoh. Kita ada 3 cara kan. Describe each of the following by using description, listing and also set builder notation. Yang A ni macam tadi juga cikgu tak nak bincang. Cikgu nak bincang B. Okay, dia kata kat situ, multiples of 3 which are less than 25. Multiples of 3 apa? Sifar 3. So, kalau kita senaraikan sifar 3, okay, sabar dulu. Kita buat satu-satu. Cara pertama adalah description. So, macam mana kita nak describe? Kita let je apa-apa nama lah. Apa-apa huruf. Kalau macam tadi tu, kita panggil set A kan. So, let's say kita nak yang B ni sebagai set B. Boleh? So, kita tulis je. Okay, so B is the set of multiples of 3 which are less than 25. Ini cara yang pertama. Kita nak describe yang dia. Yang kedua adalah kita listing. Maknanya kita senaraikan apakah elemen-elemen yang terdapat dalam set B. So, cara nak buat dia adalah kamu tulis B sama dengan buka dia punya curly bracket tu. Dan kita senaraikan sifar 3 sampai dia kurang daripada 25. So, sifar 3 3 9 sampai sini sahaja ya, but less than 25. So, dah siap dah cara yang kedua. Okay. So, cara yang ketiga, set builder notation. So, set builder notation sama juga kita tulis dia punya set tu. So, kalau kita nak let dia sebagai something dekat sini, X such that X is a multiple of 3 and X is less than 25. Okay, set builder notation ni adalah satu cara kalau kita nak simple, kalau kita nak mudahkan lagi cara yang pertama. So, kalau cara pertama tu dia panjang sikit. Cara yang ketiga ni dia lebih banyak simbol matematik dalam tu. Okay, boleh. Empty set. Apakah itu empty set? Okay, seorang Nora kata, state the month with 32 days. Lepas tu Sudin kata, there is no month with 32 days. Okay, so if M represent the set of month with 32 days, then set M does not contain any element and is known as empty set. Empty set ni adalah set yang kosong ataupun set yang tiada elemen di dalamnya. Sebab mana ada bulan yang ada 32 hari kan? Semuanya sama ada 28, 29, 30, 31 kan?
Tak ada yang 32. So kalau tak ada 32 tu, so kita panggil dia sebagai empty set ataupun set kosong. So kalau empty set ni boleh represented with the symbol yang ni. Mana-mana kalau kamu nampak simbol yang macam ni ataupun simbol yang macam ni, so kita tahu dia adalah empty set. Tiada elemen. Okay. An empty set is also called a null set. Ini nama lain dia bagi empty set. Okay. The symbol yang ini tu kita panggil dia sebagai pi. Bukan pi. Phi. Ini kita panggil dia phi. Okay, contoh. Determine whether each of the following statement is true ataupun salah. Kalau A tu dia kata triangles which have diagonals. Apa maksud diagonal? Diagonal tu adalah satu garisan yang menghubungkan satu bucu dengan satu bucu yang lain. Kalau dalam segitiga, dapat tak kamu hubungkan satu bucu dengan satu bucu yang lain? Tak dapat tak ada. Tak ada kita ulang balik tu. Satu bucu tu, dapat tak kamu bentuk satu bucu yang lain? Dia takkan jumpa. So dekat segitiga tak ada diagonal So that's why dia kata then P is empty set. So betul lah. So the first one is true. Tengok B pula. Prime number which are also even number, then Q is empty set. Maksud dekat situ dia nak beritahu yang tak ada nombor perdana yang nombor itu genap. Tiada nombor perdana yang juga adalah nombor genap. Betul ke salah? Kalau kita recall balik, nombor perdana apa? Kita ada 2, 3, 5 dan seterusnya. Kalau kamu tengok sini 2 ni. 2 ni nombor odd ke even? 2 ni even. So ada nombor genap yang juga adalah nombor perdana. So yang B ni salah. Okay, sebab dia kata Q tu empty set. Sedangkan ada elemen dia. Tengok C pula. Odd numbers which are divisible by 2. Ada ke nombor ganjil yang boleh bahagi dengan 2? Tak ada kan. Semua kena nombor genap. So that's why dia kata kat situ R adalah empty set. So betul lah. Sebab tiada. D. X is a negative number, a negative integer and X cube is less than 0. So negative integer maksudnya nombor bulat yang negatif. Bila dia masuk, kata kat situ X is a negative integer, maknanya kita boleh masukkan apa-apa nombor negative integer dekat sini, dapat tak yang kurang kosong? Sebagai contoh, kalau kita masukkan negatif 2. So, bila kita masukkan negatif 2, kuasa 3, bila kita cari benda ni, kita akan dapat negatif 8. So, adakah negatif 8 itu less than 0? Betul. Tapi dia kata kat situ, then S is empty set. Sedangkan ada elemen dia yang kurang daripada kosong. So, that's why yang untuk D ni jawapan dia adalah salah. Okay. Next. Apakah itu elemen of a set? Kamu ada example dekat situ. Set A adalah local fruits in Malaysia. Kita tahu yang durian is a local food. So, durian is an element of set A. So, simbol yang ini kita gunakan untuk represent is an element of. So, therefore, durian is an element of A. Tetapi apple is not a local fruit. So, apple is not an element of set A. So, kalau bukan element, kita pakai simbol yang ini. Okay. So, kalau element, kita pakai yang this one. But for not an element, kita panggil yang ini. So, therefore, apple is not an element in set A. Okay. Contoh. Given that A is a state in Malaysia, complete each of the following using the symbol elemen ataupun bukan dalam elemen. Adakah Johor itu negeri dalam Malaysia? Ya. So, kita buat macam ni. Yang B pula, Langkawi itu negeri ke? Tidakkah Langkawi itu adalah bandar di dalam Kedah. So, Langkawi itu bukanlah negeri di dalam Malaysia. Putrajaya, adakah dia negeri? Tidak kan. Putrajaya adalah wilayah persekutuan. Bukan wilayah. So, dia bukan elemen dalam
dalam A. Selangor itu negeri? Selangor ialah negeri. Macam tu je. It is given that P is an odd number, nombor ganjil di antara 0 sampai 50, dan X is a common multiple of 4 dan 6. Kemudian dia kurang daripada 100. So kalau untuk ni kamu boleh list sendirilah. Okey, tengok nombor A tu. Adakah 8 itu nombor yang ganjil? Tidak, 8 adalah nombor genap. So of course dia bukan elemen P. Adakah 17 itu ganjil dan kurang 50? Ya, so dalam macam ni. Adakah 63 tu ganjil? Ya, tetapi dia lebih daripada 50, which is bukan dalam range ini. So ini bukan. Bukan. Macam tu. Okay. 84, adakah dia common multiple? Macam mana nak check common multiple? Cuba kamu bahagikan 84 dengan 4 dengan 84 dengan 6, dapat tak? 84 boleh bagi 4, 84 boleh bagi 6 tak? 1, 6, 24, 14. So boleh lah. 24. So ini dalam elemen. Adakah 60 itu multiple? Cuba try. 60 boleh tak bahagi dengan 4? 1, 4, 20. Boleh. So ini pun dalam. Adakah 46 itu common multiple? 46 boleh bagi 4 tak? 46 bahagi 4. 1, 1 tak boleh. Tapi ini pun tidak boleh. Dapat 2 sini. 1, 4 ada baki. So dia tak boleh. So ini bukan dalam elemen. Macam tu cara nak cari dia. Okay. Macam mana kita nak determine the number of element? Apa itu number of element? Number of element adalah berapakah bilangan elemen di dalam sesatu set itu. For example, kalau kamu ada P, A, B, C, D, E, F, the number of element adalah 6. Apakah cara nak tulis dia? Kita pakaikan N. Huruf kecil macam tu. So, N set P adalah 6 elements. Determine the number of elements. So, kalau untuk A, kita tulis apa? N bracket A sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. 5. B pula. N, B. Number of consonant dalam word kemahiran. K, M, H, R, N. 1, 2, 3, 4, 5, 5 juga. Macam tu. C. The number of set C adalah berapa? Colors of traffic light. Kuning, merah dengan hijau. Ada 3 sahaja. Macam tu lah cara nak senaraikan number of element. Kalau macam ni, P adalah integers between -5 dengan 2. Find NP. So kamu list out lah. Kalau kamu tak sure, kamu list out. P adalah -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2. So kamu kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kalau untuk nombor 2 ni, dia adalah NP ada 8. Macam tu je. Okay. What is equality of set? The set of alphabets in a word are arranged by 3 students are as follows. Kamu ada harum, murah, rumah. Every element in set A, B and C are the same. So, set A, set B and set C are known as equal set. Walaupun dia tidak berada pada susunan yang sama, tetapi setiap elemen dalam A ada dalam elemen B dan setiap elemen dalam B ada dalam C, dan begitulah sebaliknya. Okay, so generally if every element in 2 or more sets are the same, then all sets are equal. Every element, tak boleh ada kurang satu pun. Setiap elemen tu kena ada dalam satu set yang lain, barulah kita boleh panggil dia sebagai equal set. Dan yang paling penting, the order of element in a set is not important. Yang penting ada saja dalam set tersebut. Contoh, determine whether each of the following pairs of sets are equal ataupun tidak. Tengok A tu. Set G dengan set H. G ada R-A-J-I-N. H ada R-A-J-I-N.
And walaupun dia punya susunan tak sama, tetapi setiap elemen berada pada kedua-dua set. So yang A ni adalah yes lah. Dia adalah equal set. Tengok B pula. Kamu ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk M. Yang N tu kamu ada. And dia kata kat situ whole number which are less than 6. Maksudnya dekat situ whole number which are less than 6. Bukan setakat okay, kamu ada 5, 4, 3, 2, 1. Tetapi dia tak berhenti kat situ, betul tak? Sebab kamu kena consider juga nombor yang sebelum-sebelum tu. Kamu ada kosong, ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. So lebih daripada apa yang ada pada set N. So untuk yang B ni dia tak equal. Tengok C pula. X is a multiple of 2 and X itu adalah berada di antara 25 dengan 45. Q, number that has a digit 2 and also in between 25 dengan 45. Macam mana tu? Cuba kita selaraikan kalau kamu tak sure. Okay, P, apakah elemen dia? Dia adalah sifir 2. Dan di antara 25 dengan 45. So, apakah nombor dia? 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Tengok Q pula. Q kata apa tu? X is a number that has a digit 2 and in between. Has a digit 2. Mana yang ada digit 2? 1, 2. Ini ada 2 tak? Ini ada 2 tak? So, banyak yang tak ada 2 dekat situ. So, kalau kamu tak dapat nak senaraikan benda yang sama dekat P, dekat Q, so, dia bukanlah equal set. So, C juga, no. Dia tak equal. Yang terakhir sekali, national language of Malaysia apa? Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan. Dan B adalah Malay language. So, benda yang sama. Betul tak? Cuma dia punya description saja berbeza. Tetapi, elemen dia tetap sama. So, dia adalah equal set. Okay? So, itu sahaja untuk kita punya 11.1. So, thank you so much. And jumpa lagi. Bye-bye.